Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ini kita masih lagi membicarakan mengenai zikir dan betapa besar kelebihan zikir, dan didatangkan dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Di antara dalil Al-Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, "Fazkuruni azkurkum." Maka ingatlah kamu kepada aku, nescaya aku ingat kepadamu. Ayat ini memberitahu kepada kita Allah Ta'ala memerintah kita supaya mengingati Allah. Maknanya di dalam hati kita sentiasa hidup, sentiasa ingat kepada Allah di mana saja kita berada. Kalau kita mengingati Allah, maka Allah Ta'ala akan mengingati kita. Maka ketika kita mengingati Allah, maka kita berada di dalam lindungan Allah, dalam peliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan dia kita nak ingat Allah, hendaklah kita di antaranya dengan melalui jalan berzikir. Maka zikirlah jalan kita mengingati kepada Allah Ta'ala. Maka setiap kali kita berzikir mengingati Allah, lalu Allah Ta'ala mengingati kita. Lalu disebut dalam hadis mengatakan, sesiapa yang mengingati aku, mengingati Allah, kalaulah dia mengingati Allah dalam keadaan dia itu berjalan, Allah Ta'ala mengingati dia dalam keadaan berlari. Bukan bermakna Allah Ta'ala itu berlari sebagaimana makhluk, tetapi nak menyatakan bahawa Allah Ta'ala lebih lagi mengingati kepada kita. Tetapi kalau kita lupa kepada Allah, Allah Ta'ala akan melupai kita. Baik, dia kata di sini firman Allah Ta'ala, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan baring. Ini adalah golongan para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in, dan golongan-golongan ahli tarekat yang mereka itu sentiasa berzikir. Dan apabila mereka berzikir, mereka itu berzikir bukan sahaja ketika mereka duduk, bahkan berdiri, berjalan, baring dan sebagainya. Hati mereka itu sentiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita disuruh supaya sentiasa mengingati Allah dan sentiasa berzikir, bukan saja ketika duduk, bahkan baring, berjalan dan sebagainya, untuk kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah golongan para sahabat yang disebut allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka itu mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk, baring dan memikirkan tentang kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang banyak berzikir, menyebut nama Allah Ta'ala, akan menjadi dia sentiasa berfikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehinggalah mereka merasa gerun apabila melihat kebesaran Allah. Kenapa kita melihat gunung ganam Bukit Bekau? Kita melihat kekuasaan Allah berada di hadapan mata kita. Kita melihat gunung, kita melihat bukit, kita melihat air laut dan sebagainya, tetapi tidak merasa kehebatan ataupun tidak merasa gerun, kerana hati kita tidak berzikir kepada Allah. Jadi bila hati kita berzikir kepada Allah, hati yang berzikir menyebabkan akal memikir, melihat kejadian Allah, lalulah hati merasa gerun kepada Allah. Inilah yang dipanggil tauhid ihsan. Inilah yang dikatakan ihsan, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arti kata merasa gerun kepada Allah, dengan jalan memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala lagi, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikirlah, sebut nama Allah, la ilaha illallah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Lalu disuruh kita berzikir dengan sebanyak-banyaknya, tak kira pagi ataupun petang, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan juga di waktu petang. Yakni banyak-banyaklah membaca la ilaha illallah, menyebut la ilaha illallah, dan juga subhanallah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara dalil ataupun ayat yang dijadikan oleh ahli-ahli tarekat sebagai dalil bahawa mereka perlu beramal zikir di waktu pagi dan juga petang.
Sehingga kan ada amalan-amalan tarekat yang guru-gurunya, syekh-syekhnya menyuruh berzikir waktu pagi sekali, petang sekali, kadang-kadang dalam 200, 400 dan sebagainya, supaya hati itu hidup sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berzikirlah jalan yang cukup besar. Seorang yang berzikir tadi akan melahirkan hati yang khusyuk kepada Allah. Dah, orang yang tidak berzikir kepada Allah, walaupun sembahyang dia banyak, walaupun ibadat dia banyak, amat sukar bagi hatinya untuk merasa khusyuk, merasa gurun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang kita sembahyang, yang kita ibadat ini, yang zahirnya kita sembahyang, seperti kita sembahyang dengan arti kata kita sembahyang 4 rakaat, kita duduk, kita bangun dan sebagainya. Itu anggota zahir kita. Tapi bagaimana dengan anggota batin kita, hati kita? Adakah benar-benar ingat kepada Allah? Lalu untuk jalan, biar hati kita ingat kepada Allah, jalannya adalah berzikir. Di waktu pagi dan juga petang, kita berzikir, sebut nama Allah, sebut nama Allah. Bila kita sebut nama Allah Ta'ala, benda yang kita sebut itulah yang banyak kita ingat. Kalau kita cakap bab kereta, bangun pagi kereta, siang kereta, petang jumpa kawan bab kereta sama, maka apa yang ada dalam fikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, maka yang ada dalam fikiran kita, yang ada dalam hati kita adalah kereta. Sebab itulah yang kita banyak bercakap. Jadi kalau kamu nak tahu di dalam hati orang itu ada apa, tengok apa yang dia sebut. Kalau dia sebut bab orang lah duduk dalam hati dia. Kalau dia sebut bab kereta lah duduk dalam hati dia. Kalau dia sebut bab harta lah duduk dalam hatinya. Tetapi kalau orang sebut Allah lah duduk di dalam hatinya. Bukan kata Allah Ta'ala duduk dalam hati, ada dalam hati, Allah Ta'ala tidak bertempat. Tetapi hatinya sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Bila hati itu sentiasa mengingati Allah, fazkuruni azkurkum, kamu ingat aku ingat kamu, maka Allah Ta'ala akan sentiasa mengingati. Maka dia sentiasa mengingati Allah. Bila dia sentiasa mengingati Allah, dia akan buat apa yang Allah Ta'ala perintah dan akan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Apa yang Allah Ta'ala perintah dia akan buat, dan apa yang Allah Ta'ala larang dia akan tinggal. Macam seseorang, kalaulah di dalam hatinya ada seseorang yang dia kasih, maka seseorang yang dia kasih, kalau seseorang yang dia kasih itu tak suka dia buat perkara yang tak molek, dia akan tinggal. Kenapa? Kerana dalam hatinya adanya seseorang yang dia kasih, dan orang yang dia kasih itu tidak suka dia melakukan perbuatan demikian. Maka demikianlah apabila kita berzikir di dalam hati kita Allah, maka apa yang Allah Ta'ala larang kita dapat meninggalkannya. Sebab tu ini satu jalan untuk kita nak membersihkan hati, untuk kita nak membuang sifat-sifat keji yang duduk dalam hati. Kenapa manusia hasad dengki? Kenapa manusia dalam keadaan sombong? Kenapa manusia dalam keadaan ujub? Kenapa manusia dalam keadaan takabur? Sebenarnya kerana hati. Kerana hati. Kalau di dalam hatinya ingin merasa kehebatan, merasa dia ini baik, maka timbullah ujub, timbullah sombong dan sebagainya. Tetapi kalau ada hatinya, di dalam hatinya ada Allah, ingat kepada Allah, lalu dia sedar dia adalah hamba Allah, lalulah dia dapat meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bagi orang-orang ahli maksiat, kalau dia ini ahli maksiat, sebagai contoh orang yang sentiasa mengekalkan maksiat, sama ada yang suka minum arak, berterusan minum arak. Yang suka berjudi, berterusan berjudi. Yang suka berzina, berterusan berzina. Ini amalan dosa-dosa besar yang mereka teruskan. Tapi bila dia bertaubat kepada Allah, apa yang dia nak? Dia bertaubat kepada Allah, dia ingin amalan-amalan keji, dosa-dosa keji yang dilakukan dahulu dapat ditinggalkan. Maka nak tinggalkan, kita nak suruh orang tinggalkan dengan ilmu tidak cukup. Kita boleh beritahu saja, Allah Ta'ala ini besar, Allah Ta'ala maha besar, Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala maha melihat. Kita boleh memberi ilmu kepada dia. Tetapi apabila dia ini melakukan maksiat, adakah dia merasa benar-benar Allah Ta'ala melihat dia? Hatinya betul-betul ingat kepada Allah. Kalau hati dia betul-betul ingat kepada Allah, nescaya dia akan tinggal maksiat. Tetapi bila kita khabar Allah Ta'ala maha besar, kita bagi ilmu dia, dia dapat faham Allah Ta'ala maha besar. Kita kata Allah Ta'ala maha melihat, dia dapat faham Allah Ta'ala maha melihat. Tetapi
dalam waktu yang sama, ketika satu-satu ketika dia tetap juga melakukan dosa. Minta rapat sikit dia. Minta rapat-rapat sikit. Jadi dalam keadaan tu dia melakukan dosa. Bila dia melakukan dosa, masa ketika itu orang yang melakukan dosa itu tidak ingat kepada Allah. Hati dia lalai kepada Allah masa ketika itu. Hati dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ilmu sudah ada, Allah Taala Maha melihat, Allah Taala Maha mengetahui, tapi maksiat tetap dibuat juga. Hati dia tu lalai kepada Allah. Jadi supaya dia benar-benar dapat meninggalkan maksiat, nak hidupkan hati biar betul-betul hati ingat kepada Allah. Lalu hati ini ingat kepada Allah apabila dia banyak berzikir, lalulah orang yang berzikir ini dia akan dapat meninggalkan maksiat. Bila dia meninggalkan maksiat, dia akan rasa ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut di sini firman Allah, "Waz-zakirinallaha katsira waz-zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingati Allah, baik laki-laki ataupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah Ta'ala menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Allah Ta'ala akan sediakan kepada mereka keampunan dan juga pahala yang besar apabila dia banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan jalan berzikir akan dihapuskan dosa-dosa. Bahkan dengan jalan berzikir, banyak berzikir, lalu timbul ingin bertaubat kepada Allah, lalu bertaubat kepada Allah, lalu Allah Ta'ala akan memberi keampunan apabila seseorang tadi, bila mereka itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mana-mana pun ulama-ulama tasawuf mereka cukup membahaskan mengenai zikir, salah satu jalan untuk kita melakukan penyucian hati. Lalu firman Allah Ta'ala, "Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil ashiyyi wal ibkar." Dan sebutlah Tuhanmu sebanyak-banyak. Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyak. Berzikir. Ada orang berzikir lepas sembahyang. Ada orang berzikir lepas daripada buat kerja, masa kosong berzikir. Dan kita memang disuruh berzikir. Jadi peringkat berzikir ni, yang pertama peringkat lidah. Hati lalai, lidah je. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu senyap, pejam mata tidur. Zikir lidah tu peringkat awal. Lama bila dah berzikir lidah, lalulah hati hidup. Hati mula berzikir. Hati dia merasa, hatinya yang menyebut la ilaha illallah. Bahkan dia berzikir, hatinya sebut. Bila dia senyap, bunyi lagi dalam hati la ilaha illallah. Macam dia cakap dalam hati. Hati yang sudah berzikir. Kemudian dia berzikir lagi, seal di dalam hatinya berzikir. Maknanya ada rahsia hatinya yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Katanya ulama sufi, apabila dah zikir hak dalam sekali, dia tidak boleh tertahan lagi, sebagaimana nafas yang masuk. Maka orang yang macam ini zahir saja dia berjalan, orang yang macam ni sudah tidak berzikir. Sudah tidak berzikir dah. Kerana apa? Dia sudah tidak berzikir lidah lagi, dia hanya berzikir sir, dalam hatinya berzikir. Bukan hatinya saja, tapi di dalam hati itu berzikir. Kalau di dalam hati sudah tidak tertahan lagi, berzikir. Orang yang macam inilah orang yang dapat menjauhkan diri daripada maksiat, bahkan dia dapat mengetahui tipu daya penyakit hati. Kerana hatinya sentiasa dibersihkan. Sebab itulah katanya ulama-ulama sufi, bahkan Junaid Baghdadi dan ulama-ulama dahulu, mereka membersihkan anak-anak murid mereka dengan amalan zikir. Dengan amalan zikir ini akan terbuka rahsia-rahsia hati dan dibersihkan segala penyakit-penyakit yang berada di dalam hati. Maka sebutlah sebanyak-banyak. Dan bertasbihlah di waktu pagi, di waktu petang dan juga di waktu pagi. Disuruh kita bertasbih, yakni banyak menyucikan Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah, sucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala lagi, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wahai orang-orang yang beriman,
dan hati mereka akan menjadi tenang dengan mengingati Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini hati mereka akan menjadi tenang apabila dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana fitrah manusia ni memanglah ingin mencari Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah manusia. Jadi kalau dia mencari selain daripada Allah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ahli tasawuf, ahli fiqh mengatakan siapa yang berpaling daripada hukum hakam Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan kehidupan dia kehidupan yang sempit. Ahli tasawuf mengatakan wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada mengingati aku, siapa yang berpaling daripada zikir kepada Allah, aku akan jadikan kehidupan dia kehidupan yang sempit. Ini beza tafsir ahli fiqh dengan ahli tasawuf. Ahli fiqh kata wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling daripada peringatan aku, yakni hukum hakam aku. Allah Ta'ala suruh orang macam ni, paling tambah fa inna lahu ma'isyatan dhanka, aku jadikan kehidupan yang sempit. Tetapi wa man a'rada an zikri, kata ahli tasawuf, siapa yang berpaling daripada berzikir, tidak mahu berzikir, diajak dia berzikir, dia tidak mahu berzikir, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah Ta'ala akan jadikan kehidupan yang sempit. Maknanya walaupun dia kaya, dia tidak berzikir, hati dia tidak tenang. Walaupun ilmu dia banyak tapi dia tidak berzikir, ilmu dia tadi menjadi hijab kepada Allah Ta'ala, bukan menjadi jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan berzikir tadilah Allah Ta'ala akan menjadikan seseorang tadi hati dia tenang. Bukan saja hati dia tenang, bahkan dia akan sampai kepada Allah Ta'ala, di antaranya dengan melalui jalan berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, ala ketahuilah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Dalam seminar sufi yang saya pernah hadiri, salah seorang daripada syekh tarikat mengatakan bahawa tercatat oleh ulama-ulama tasawuf mengatakan seseorang itu tidak dapat mengubah akhlaknya dan mengubah rohani dia kecuali dengan melalui jalan zikir. Tetapi jalan zikir yang kita lalui ini untuk mengubah akhlak kita, untuk mengubah rohani kita, mestilah kena ambil daripada guru-guru yang bersanad. Mesti kena ambil guru yang ada talian dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkinkan zikir kepada sahabat Nabi, sebagaimana riwayat dalam hadis musalsal yang mana Nabi ini telah mentalkinkan kepada sahabat Nabi, sahabat Nabi dengan kalimah la ilaha illallah. Dan saya pernah masuk dalam satu kuliah dengan Syekh Nuruddin di Bogor sana. Beliau membacakan hadis musalsal mengenai zikir talqin la ilaha illallah. Jadi hadis musalsal ni dia menyampaikan hadis dan dia cuba melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Kalau dalam Nabi menyampaikan hadis tu, Nabi buat begitu pada sahabat, maka demikianlah. Dalam menyampaikan hadis musalsal, Nabi berkata kepada para sahabat, Nabi suruh sahabat ikut dia, ikut ramai-ramai. Lalu Nabi sebut la ilaha illallah. Sahabat Nabi pun ramai-ramai mengikut apa yang diajar oleh Nabi. Lalulah Nabi menyuruh mereka mengamalkan berzikir la ilaha illallah. Jadi daripada Nabi ini, ni sebab tu dia sebut dalam Quran, qad ja'akum nurun, telah datang kepada kamu cahaya. Nabi itu cahaya. Nabi itu cahaya Nabi menerangi alam. Sebab tu disebut yakhrujuhum minaz zulumati ila nur. Nabi ini mengeluarkan mereka daripada gelap kepada cerah. Sebab Nabi ini cahaya. Cahaya dengan arti kata, orang yang mengikut Nabi, dengan kedatangan Nabi, orang dapat kenal yang mana yang batil, yang mana yang hak, dengan mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ini bila Nabi menyampaikan kepada para sahabat, lalu sahabat menerima talqin zikir, sahabat Nabi pula mentalqinkan zikir kepada sahabat Nabi yang lain, hinggalah kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada kita melalui syekh-syekh tarikat. Mereka itu mentalqinkan zikir. Jadi zikir yang kita ambil daripada guru tadi ambil pada guru ni ambil pada ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah pancaran Nabi itu akan sampai kepada orang yang mengambil zikir dengan guru tadi.
apabila dia mengambil zikir dengan guru, maka akan menjadikan dirinya yang pertama dapat membersihkan hati, yang kedua dapat mengubah akhlaknya, yang ketiga dapat meningkatkan rohaninya, sehingga kan rasa takut kepada Allah, hatinya rasa tunduk kepada Allah, hatinya merasa fakir, hina, lemah di hadapan Allah Ta'ala. Kesan daripada berzikir yang diambil daripada guru. Maka tidak dapat tidak zikir je, hanya zikirlah, hati seseorang tadi akan menjadi tenang. Ingat Allah, susah apa kita ingat? Orang khianat kita, orang fitnah kita, tapi kita ingat Allah. Allah bersama dengan kita. Inilah yang dimaksudkan innallaha ma'as sabirin. Orang bersama, Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar, yakni orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak ingat Allah, tak sabar orang tu. Kalau dia tak ingat Allah, dia tak akan jadi sabar. Dia ingat. Maka tidak dapat tidak dengan jalan berzikir. Firman Allah Ta'ala, wa zukurisma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Sebut nama Tuhanmu. Apa mana sebut di situ? Yang ni banyaklah ingat kepada Allah dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW pun mengatakan, hendaklah kamu memperbaharui iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Kalimah yang begitu agung, kalimah zikir inilah yang dibaca oleh sahabat, diamalkan oleh sahabat. Berlakunya Bilal ibn Rabah yang diletakkan batu di atas dada, tetap dengan keimanannya, ahadu ahad, ahadu ahad, Allah Ta'ala Maha Esa. Kenapa? Kerana hati sudah berzikir. Mana mengenai ayat semayang? Ayat-ayat semayang masa itu. Masa tu saya Abu Bakar, Sayyidina Bilal ibn Rabah baru lagi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan daripada berzikir, lahir takut kepada Allah, lalu melahirkan iman yang begitu kuat. Dengan iman yang begitu kuat inilah menyebabkan seseorang tadi merasa hanya takut kepada Allah, hanya ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Siapa ingat Allah, hati pasti tenang. Tidak ada kalau orang tu tidak tenang, hatinya jauh lagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di antara firman-Nya lagi, wa dzkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadatlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Kalau kita tengok pada ayat ni, yang pertama dia sebut, dia kata wa dzkurisma rabbika, sebutlah nama Tuhan kamu, yakni berzikir. Yang pertama dia suruh berzikir, sebut nama Tuhan kamu. Kemudian watabattal ilaihi tabtila, dan disuruh beribadat. Sebab itu dalam ibadat kita buat kena ada zikir. Pengalaman saya bertanya dengan guru saya. Saya belajar pondok, beberapa pondok, saya tanya kepada guru saya. Dahulu saya pernah mengamalkan Al-Quran, baca Al-Quran. Siang malam di pondok saya ada waktu. Lepas asar memang baca. Kalau tidak ada kuliah lepas maghrib, memang kita tetapkan kita akan membaca Quran. Kita akan membaca Quran untuk mencari ketenangan hati dan untuk mencari kekosokan di dalam ibadat, untuk melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita cuba beramal dengan semayang-semayang sunat, cuba mengekalkan semayang duha, cuba mengekalkan semayang malam, tapi tidak mampu. Tidak mampu lagi mengekalkan. Bukan saja tidak mampu, bahkan rasanya tidak ada peningkatan dari segi akhlak ke dari segi ibadat, lebih-lebih lagi dari segi rohani. Lalulah saya bertanya dengan seorang syekh, merupakan guru saya. Dia mengatakan bahawa kerana ibadat kamu tidak disertai dengan zikir. Apa dalilnya mesti kena zikir? Apa dalilnya mesti kena zikir? Lalu baca ayatnya, wa dzkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhan kamu, zikir. Sebutlah nama Tuhan kamu, berzikir, wa tabattal ilaihi tabtila, dengan ibadat yang tekun. Dengan kita berzikir kepada Allah Ta'ala akan melahirkan hati yang tekun, ibadat yang tekun. Lalu saya beritahu, saya ini cuba ingin menjadi orang yang sembahyang malam. Kalau boleh tidak mau tinggal sembahyang malam. Tidak mau tinggal sembahyang malam, tapi tidak berjaya. Tidak berjaya. Kata guru saya, orang yang ahli zikir biasanya orang yang mengekalkan sembahyang malam. Kalau dia tidak ahli zikir, dia boleh sembahyang malam. Sembahyang malam dia tidak memberi kesan lagi. Sebab ada hadis mengatakan betapa ramai orang yang sembahyang malam, dia hanya boleh letih dan mengantuk saja, tidak lebih daripada itu.
Maka tidak dapat hidup, mesti kena melalui jalan zikir, hidupkan zikir. Tapi jangan zikir semata-mata. Sebab daripada zikir baru faham tentang bab zikir, lalu tidak bekerja. Sebab daripada zikir lalu tidak sembahyang. Sebab daripada zikir sudah malas dah membaca Quran. Nak zikir saja, ibadat-ibadat lain tidak penting, yang penting zikir semata-mata. Ini salah. Zikir ini menghidupkan roh ibadat kita. Kalau ibadat kita tidak ada zikir, ibarat satu jasad yang tidak ada roh. Mana jatuh jasad satu tubuh tidak ada roh, hanya sekadar tubuh semata-mata, roh tidak ada. Apa yang berlaku kalau jasad tidak ada roh? Kalau jasad tu besar tubuhnya, walaupun kuat nampaknya, tetapi tidak ada roh, sudah mati. Tidak ada roh. Maka ibadat yang tidak ada roh ini seperti jasad yang tidak ada roh, sudah mati ibadat yang sudah mati. Maka untuk menghidupkan roh ibadat tadi melalui zikir. Tetapi jangan semata-mata zikir. Wa tabattal ilahi tabtila, dengan zikir dan disertai dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan berzikir mungkin akan lahirkan kesan. Kata guru saya, apabila seorang itu berzikir akan datang ahwal baginya. Apa maksud ahwal baginya? Bila dia berzikir akan datang ahwal dakwah. Daripada dia zikir, kesan dakwah dia hebat. Dia semangat bagi berdakwah. Ada orang ahwalnya sembahyang malam, kesan daripada dia zikir, dia boleh kekalkan sembahyang malam. Ada juga ahwal dia baca Quran. Kalau dia berzikir, dia membaca Quran, hati dia rendah, menangis, takut kepada Allah Ta'ala. Ada orang dia berzikir, dia punya ahwal dia munajat kepada Allah Ta'ala. Bila setiap kali munajat, dia akan menangis, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kesan daripada zikir dia tadi. Jadi zikir tadi hendaklah disertai dengan ibadat. Lalu kita menyangkal beberapa pandangan ataupun orang yang mengatakan sekejap zikir, apa penting sangat zikir, dah kita sembahyang sudah tidak cukup, ataupun zikir pun tak jadi apa juga. Sebenarnya zikir ini menghidupkan roh ibadat. Dan kita tidak mengatakan sekadar-kadar zikir semata-mata, kita tidak mengatakan demikian. Bukan kata bila kita belajar tasawuf itu zikir, tak ada zikir tu, patut tak boleh hak lain dah. Salah satu jalan permulaan. Zikir ini pintunya. Zikir ini adalah pintu untuk sampai kepada Allah. Baru ni kemarin dulu hari tadi seorang ulama daripada Uzbekistan. Kita kata ulama, dia marah. Saya bukan ulama, saya hamba Allah. Dia kata zikir ini ibarat kita ketuk pintu nak pergi rumah orang. Ketuk pintu. Bila kita pintu, tuan rumah tahu kita ni nak mari rumah dia, dia akan buka pintu. Maknanya ketuk pintu. Jadi kita nak pergi rumah orang, kita ketuk pintu ibaratnya. Kalau tak ketuk pintu, kita beri salam. Jadi bila kita beri salam, kita ketuk pintu, lama-lama tuan rumahnya buka lah. Tapi kalau orang mungkin marah, tapi Allah Ta'ala semakin banyak sebut, semakin banyak suruh, lama-lama Allah Ta'ala akan membuka pintu. Membuka pintu kita. Sebab tu dia kata ulama tadi, ulama tu hak mari di sini kemarin, dia kata bahawa kalau orang tidak berzikir, seperti dia pergi rumah orang, kemudian dia tak beri salam, dia tak ketuk pintu, duduk kat luar. Pasal bila kamu nak masuk dalam rumah tadi, maknanya kalau kamu tidak berzikir, bila kamu nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dapat hidup, mesti kena banyak berzikir. Dan jangan sekadar-kadar berzikir, tetapi hendaklah melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, seperti mencari rezeki yang halal, seperti membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan sesungguhnya dan firman Allah Ta'ala, Jalla sya'nuh wala zikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingati Allah Ta'ala yang paling besar adalah ingat Allah, yang paling besar adalah sebut nama Allah. Dan jangan kita nak sebut nama Allah tunggu kita nak mati nak sebut. Orang yang tak sebut nama Allah, nak mati nak sebut, memang suka sekali. Lalu Nabi sebut mengatakan, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimah dia, akhir kalam dia nak mati dengan la ilaha illallah, dia masuk syurga. Jadi untuk nak kita jadikan kita mati dengan kalimah la ilaha illallah, kita kena banyak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selalu sebut nama Allah Ta'ala banyak-banyak, dan menyebut Allah Ta'ala itu besar kedudukannya di sisi Allah. Lalu ulama tasawuf mengatakan, kalau kamu nak melihat orang yang cepat sampai dengan jalan ilmu lambat, saya dah cerita dahulu ada dua kelompok. Satu kelompok belajar ilmu, satu kelompok berzikir. Lalu orang kata,
baik kelompok ilmu, kelompok zikir. Nabi nak tahu mana lebih baik. Okey. Tengah ilmu, tengah belajar ilmu ni ambil tok tu guru mau apa hendak pakar lepo ni mengacau orang macam-macam maki hamu tu biar habis. Oh itu dia ahli ilmu. Ahli ilmu. Baik kita tengok ahli zikir pula. Dia pun berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tengah zikir lepo batu. Gong kau kuat zikir. Kau kuat. Ni dah lemai lepo batu kau kuat kau gepa. Kau gepa zikir. Ini perbezaan. Perbezaan. Maka tidak dapat tidak. Dia kata ingat Allah Ta'ala itu besar, sehingga ada ulama mengatakan kalau kamu nak melihat orang yang cepat sampai kepada Allah, di antara jalan yang dilalui adalah jalan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak masakan ulama-ulama dahulu. Dan kalau kita tengok sanad tarekat Naqsabandi sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, dan tarekat Syatariah sampai kepada Sayyidina Ali, tarekat lain sampai, dan diatur oleh ulama-ulama mengenai kepentingan berzikir dan beramal untuk menghidupkan amalan rohani. Amalan rohani ini merupakan ruh bagi ibadat. Maka dia kata di sini firman Allah Taala, fa iza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dan apabila kamu telah menyelesaikan sembahyang, apabila kamu selesai sembahyang, ingatlah Allah di waktu berdiri. Ingatlah Allah. Ini dalil mengatakan lepas sembahyang kita boleh berzikir. Ingatlah Allah Taala. Kita kena faham. Dalam bab fiqh, ini kena faham betul-betul. Dalam bab fiqh, Nabi tidak menentukan hukum. Nabi tak kata sembahyang tarawih sunat. Tarawih Nabi Nabi tak sebut ni hukum dia, ni sunat, ni fardu ain, gini jangan bala. Mazhab-mazhab tak payah bala. Ini hukum sunat dah. Nabi tak kata setuh lelaki perempuan batal tak payah. Tapi perlakuan Nabi buat macam ni ditakwil oleh ulama-ulama. Ada ulama kata sunat, ulama kata ini benda apa ni tidak sunat, ada kata hak ni haram, hak ni tak haram, hak ni kata batal tak batal. Kenapa berlaku macam tu? Berlaku kekhilafan di antara ulama-ulama mujtahidin seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Hanafi dan sebagainya, kerana Nabi tidak menentukan hukum. Dalam bab fiqh Nabi tidak menentukan hukum. Lalu bila Nabi tidak menentukan hukum, lalulah ulama-ulama Syafi'i pun mengeluarkan mengambil daripada hadis, lalu melakukan istinbat hukum, lalu keluarkan hukum mengikut ijtihad masing-masing berdasarkan ilmu yang diiktiraf oleh ulama-ulama dahulu. Imam-imam ini imam yang sudah diiktiraf. Kita rasa mempertikaikan siapa kita nak mempertikaikan Imam Syafi'i. Kemudian dalam bab tasawuf Nabi tidak menentukan cara. Kata berzikirlah kamu banyak-banyak pada Allah. Al-Quran kata fa iza qadaitumus salat fazkurullah. Apabila kamu selesai sembahyang zikirlah. Cara nak berzikir kat padamu. Malah Jumaat zikir itu cara kita. Itu cara kita. Tidak ditentukan ulama tasawuf. Dalam bab tasawuf Nabi tidak menentukan cara, tapi Nabi beritahu kamu hendaklah berzikir. Cara berzikir kau pandai kamu nak berzikir macam mana. Ada zikir berjemaah, ada zikir seorang, ada zikir kuat, ada zikir slow, ada zikir sir, ada zikir la ilaha illallah, ada hak tinggi sikit illallah, ada hak tinggi Allah, ada tinggi lagi hu. Ada berzikir-zikir. Nabi tidak kabur cara mesti kamu zikir gini tak. Cara nak berzikir kau pandai. Ada orang berzikir panggil kat rumah pondok-pondok dia, ada berzikir kat rumah dia, ada berzikir kat masjid, ada berzikir kat surau, ada berzikir kat balasah. Kau pandai cara berzikir. Itu kaedah terpulang pada kamu. Dalam bab kaedah. Tapi berzikir disuruh berzikir kepada Allah Taala supaya mengingati Allah. Lalu ditimbulkan di sini, mana ada zikir-zikir sahabat Nabi tidak berzikir. Lepas sembahyang terus keluar selalu. Ada hadis mengatakan lepas sembahyang keluar, bagi contoh. Tidak berzikir. Lalu kita mengatakan bahawa sahabat Nabi ini, kalau kita bahas dari segi tasawuf, mereka adalah golongan khawasul khawas. Hati mereka sudah berzikir. Adakah kita nak samakan kita dengan sahabat Nabi? Kita tak zikir. Ada zikir pun marah.
Jadi nak beritahu dalam keadaan macam ni, adakah kita nak ikut sahabat Nabi tak berzikir, kita tidak berzikir? Sahabat Nabi tidak berzikir, tidak berzikir, tetapi mereka sudah berzikir, duduk dan sebagainya, dalam keadaan hati mereka sudah hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai sembahyang ingat Allah, berzikirlah pada Allah waktu berdiri, duduk, baring, asalkan kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah menunaikan sembahyang, apabila kamu telah mengerjakan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Jalanlah kamu dan carilah kurniaan Allah, cari bekerja. Orang-orang yang bekerja, ingat sembahyang jangan tinggal. Lepas pada sembahyang, sambung balik bekerja, sambung balik, dan ingatlah Allah Ta'ala banyak-banyak. Ingat Allah Ta'ala banyak-banyak supaya kamu boleh kejayaan. Bermakna orang yang ingat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi kejayaan kepadanya dengan ingat Allah. Kalau dia berniaga, perniagaan akan berjaya kalau dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ulama-ulama dahulu melahirkan ahli-ahli sufi ingat kepada Allah. Sehingga kan zaman Abdul Aziz, zamannya adalah zaman orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Sehingga kan mereka bercakap mengenai ibadat, masing-masing bercakap mengenai ibadat, sudah tidak cakap mengenai kebendaan duniawi. Kalau ada pun sedikit sangat aja, kebanyakan mereka cakap bab ibadat, bab agama, bab takut Allah, bab zikir dan sebagainya. Allah Ta'ala memberi keamanan kepada masyarakat di bawah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Jadi nak beritahu, dengan banyak berzikir ingat kepada Allah Ta'ala ini, maka Allah Ta'ala akan memberi kebaikan dan memperoleh kejayaan di dunia dan juga di negeri akhirat. Dan firman Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjid? Ini kita larang. Orang nak sebut nama Allah dalam masjid, jangan larang. Di Singapura, sahabat saya Ustaz Tengku Fauzi itu, dia buat dalam masjid dengan speaker besar-besar. Ratusan orang, mungkin sampai ribuan orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau masyarakat ini berkumpul di satu tempat hanya menyebut nama Allah? Bagaimana? Adakah ini perkara mungkar menyebut nama Allah? Dan kita sudah baca hadis 2-3 minggu yang lepas, bagaimana Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat mengenai orang yang berada di dalam majlis zikir ini akan diampunkan dosa. Lalu malaikat mengatakan ada di kalangan akan dosa besar. Allah Ta'ala mengatakan oleh kerana mereka mengadakan majlis zikir ramai-ramai ini, berkat orang-orang soleh berzikir, tak kira orang ada dosa besar pun aku ampun mereka. Sehingga kan mengatakan bahawa orang yang ada mengekalkan dosa besar, kalau dia duduk dalam majlis-majlis ilmu, dia pun dapat tumpang barakah, keberkatan, rahmat daripada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak beritahu betapa besarnya majlis ilmu yang disukai, yang dikasihi oleh Allah dan juga Rasul. Dan firman Allah Ta'ala, fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu. Dan di rumah-rumah, yakni di masjid-masjid, walaupun fi buyutin itu di rumah-rumah, yang dimasukkan di masjid-masjid yang Allah Ta'ala telah memberikan keizinan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Ini kena faham. Rumah Allah ni Allah Ta'ala izin buat zikir, apa? Allah Ta'ala beri keizinan pada rumah-rumah Allah, maka kamu boleh berzikir. Kamu boleh berzikir kepada Allah Ta'ala. Kecuali kita tak boleh zikir kuat-kuat kalau masyarakat kita sudah berzikir belaka. Kalau semua dah berzikir belaka, semua berzikir, masing-masing nak bawa zikir masing-masing, tak boleh zikir kuat-kuat. Tapi kalau orang mereka sudah lalai belaka kepada Allah Ta'ala, mereka sudah tak nak fikir apa-apa dah, hanya mereka fikir mengenai kehidupan dunia mereka payah nak menyebut nama Allah, tidak mendengar nama Allah, dia tambah sebut, kita terus sebut, mu dengar sudah. Pakat dengar saja, buat majlis zikir biar dia dengar saja. Kerana orang yang berada dalam majlis zikir, dalam rumah-rumah Allah, yang pertama Allah Ta'ala izin, mu boleh sebut nama-nama Allah Ta'ala. Dan yang kedua, orang yang duduk dalam rumah Allah yang berzikir, dia akan dapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala dengan sebab dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini akan memberi kesan yang baik kepada rohani, kepada ibadat dan sebagainya. Kata guru saya, baik orang yang berdakwah, baik orang yang membaca Quran, baik orang yang sembahyang sunat, baik
bagi orang yang mencari ilmu mesti kena azul zikir. Kalau dia berzikir, dakwahnya akan memberi kesan kepada orang lain. Kalau dia membaca Quran, Quran dia akan menjadi rahmat kepada dia, menjadi petunjuk kepada dirinya. Kalau dah dia sembahyang sunat, dia berzikir, dia akan menjadikan sembahyang sunat itu istiqamah dan dapat meninggalkan kepada perkara mungkar dan sebagainya. Kalau dah dia berzikir dengan sebab dan dia belajar ilmu dan dia berzikir, dia akan menjadi orang yang tawaduk dengan ilmu yang dia ada. Tapi kalau tidak ada zikir, akan memberi kesan pula kepada hatinya, hati yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat tidak, marilah kita memperbanyakkan berzikir kepada Allah taala. Dan firman Allah taala lagi, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh peniaga. Orang yang berniaga, kalau berniaga dia tidak akan lalai. Ini janji Allah. Tapi lihatlah peniaga hari ini, lihatlah ahli-ahli perniagaan hari ini. Kenapa mereka itu lalai kepada Allah Ta'ala? Dia bukan semua, ada segelintir yang memakai kereta mewah, alhamdulillah penuh semua. Yang kaya-kaya menjaga sembahyang 5 waktu. Tetapi kebanyakannya lalu disebut di dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, dan laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli mereka. Maknanya orang yang mereka itu berzikir pada Allah, kalau dia berniaga tidak dilalaikan. Rahman ibnu Auf berniaga. Dalam dia berniaga, satu hari maju perniagaan dia. Hari itu juga niaga dia maju. Dengan unta yang banyak, dengan atas unta, dengan barang-barang yang banyak. Unta kok kalau zaman ni macam trailer lah, ibarat kata. Jadi nak cover barang pengangkutan tak barang banyak. Jadi unta, atas unta tu banyak barang. Saya tak ingat berapa puluh ekor. Boleh jadi 100 ekor ke 60 ekor, saya tak ingat dah. Jadi satu hari Abdul Rahman ibn Auf bawa unta banyak, di atas unta tu ada barang dagangan. Kemudian atas unta tu pula ada pula hamba-hamba dia. Hamba-hamba dia. Maknanya bukan seorang hamba. Kalau 60 orang. Kalau 100 100. Maknanya dah lah hamba lagi. Unta pun dah mahal dah. Lepas tu ada lagi. Hari itu orang berebut perniagaan dia. Bila dia tengok dia tok perai, dia tok besar, orang tengok orang berebut barang-barang dia, memang dia suka. Ada orang nangis barang dia laku, tak ada. Menangis dia, apa? Barang laku dah lalu. Tak ada gitu, tak ada. Dia rasa gembira. Dan dia tengok Allah, orang dok beli barang dia banyak-banyak, berebut beli barang dia. Allah, kalau satu ekor unta boleh 1,000 dinar, kalau 60,000 dinar dah, congok dah kepala. Congok dah. Kalau tolak. Maknanya tolak bayar upah sikit-sikit ya. Boleh 40,000 ke 60,000 dinar, tak kira dah. Dengan hati kaya dia nampak dah kekayaan dia. Tapi hari tu dia lalai sikit je pada Allah. Lalai sikit je, sembahyang lewat sikit pada Nabi. Selepas pada tu dia menginfakkan segala harta dia pada hari itu juga pada jalan Allah. Kerana apa? Aku tidak mau barang perniagaan ini melalaikan aku kepada Allah. Kenapa sampai gitu sekali? Ada orang kita gitu. Dia beli kereta BMW, baru beli 525. Hari ni semayang tak ingat rakaat, tak ingat ke kereta je. Dia kata lalai kerana kereta. Pergi jumpa Ustaz Kamal, ambil kereta kamu, lalai. Contohnya. Kalau dia buat macam tu, memanglah inilah orang yang berzikir kepada Allah. Jadi tidak dapat tidak, dia kata orang yang berzikir pada Allah, hatinya tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dia sambung kata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqna fahman thayyiba. Ya Allah, ya Tuhan kami yang pengalah segala dosa kami, dosa guru kami yang telah mendidik hati-hati kami, yang telah memberi ilmu kepada kami, ibu bapa kami, adik-beradik kami, jiran tetangga kami, penduduk masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berilah keberkatan kepada orang yang hadir dalam majlis ilmu ini, ya Allah. Jadikanlah mereka, kami semua, ya Allah, orang yang berzikir kepadamu, ya Allah. Jangan kau beratkan lidah kami daripada menyebut namamu, ya Allah. Jadikan hati kami hati yang hidup sentiasa mengingatimu, ya Allah. Mereka mendapat keberkatan daripadamu, ya Allah. Jangan kau tinggal pun seorang pun yang ada di dalam majlis ilmu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatlah kami, ya Allah. Berkatlah ahli keluarga kami di rumah, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bersatu hati.
آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك
ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا